Tapi kalau tahun ni awak makin rajin, awaklah calon untuk dapat A tu. Okay. So apa itu PT3? Ni tarikh-tarikh penting. Cikgu cuma mampu tulis bulan saja sebab takvim dia belum keluar. Okay. Lepas takvim dia keluar, sama ada cikgu bagi taklimat ni ataupun cikgu Nadia bagi taklimat. Okay. So masih akan bagi benda ni awak akan lalui dan saya tak rasa dia akan berlaku macam tahun 2019, 20 tak ada exam. Awak mesti lalui exam. So kalau secara normalnya, apa yang akan awak lalui adalah yang pertama, lisan bertutur. Biasanya bulan Ogos. Dan tarikh takvim kita bergerak bermula dari bulan 1 tengah tu. Kalau awak punya Ogos ni pun kemungkinan sebelum ni awal Ogos dia akan jadi hujung Ogos lah. Ataupun awal September. Tarikh ni kemungkinan bergerak naik atas sebulan macam tu So kalau sebelum ni lisan bertutur bahasa Melayu bulan Ogos, lisan bertutur bahasa Inggeris September, lisan mendengar sebelah-sebelah Kalau lisan mendengar bahasa Melayu tu 10 hari bulan, lisan mendengar bahasa Inggeris 11 hari bulan. Okey, cikgu nak ingatkan awak semua exam ni secara bersemuka lah. Memang dia tak boleh buat online pun. Lisan bertutur jangka masa ni biasanya 3 minggu. Okey, jadi kehadiran tu kalau tak ada hari ni esok boleh buat, cuma awak akan join grup lain. Tetapi lisan mendengar hari itu sahaja. Kalau tak hadir, gone. Maksudnya kalau tak hadir, paper tu memang awak akan dapat, tak hadir lah. Okey. Okey, ujian bertulis sebelum ni awal Oktober. Perkataan cikgu sebelum ni. Okey, maksudnya 2019 ke bawah. Okay, awal Oktober. Jadi bila berlaku dalam jangka masa sekarang ni, sekolah kena tunggu tarikh daripada lembaga peperiksaan. So, selalunya pelajar dia faham macam ni. Alah, mana ada sebab kan PT3 tak ada. Dia bukan masalah ada tak ada. Soalan peperiksaan tu dari mana pun soalan tu sekolah buat ke, jabatan buat ke, lembaga peperiksaan buat ke. Ujian tu insya-Allah ada. Kalau sekarang sebelum ni bulan Oktober awal. Tapi kalau dalam pandemik macam sekarang ni, kalau dijalankan so dia akan jadi hujung Oktober ataupun awal November. Okay. Result awak akan keluar Disember ataupun awal Januari. Dan kat bawah ni ada tulis semak semula. Bermaksud result awak boleh disemak semula, paper tertentu sahaja, subjek tertentu saja, kriteria pun tertentu saja. Bukannya bila dapat D, nak semak semula lah, kok boleh dapat A. Bukan macam tu tu ada taklimat dia nanti. So awak kena alert, bukan form 1, bukan form 2, bukan darjah 6. Okey, terbalik pula. Okey. Ni ada lagi, selepas yang tu ni ada lagi untuk awak. Bukan tu saja. Yang tadi cikgu cuma cakap PT3. Okay, awak ada 4 pentaksiran. Okay, ataupun 4 benda yang awak mesti harungi untuk lengkap awak punya PBS. Okay. Yang kedua, yang tadi PT3, yang kedua PAJSK, co-curriculum awak. Sebab tu kalau cikgu kata pertandingan tu online, masuklah. Okay. Boleh jelas ke suara cikgu? Cikgu nampak dari skrin message ni. Nurul Syahda tulis tak jelas. So sekarang boleh jelas ke? Sekejap cikgu kuatkan sikit tak apa benda mic. Dah cuba kuat habis dah. Boleh ke? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey. PAJSK tu adalah co-curriculum. Dalam co-curriculum ni juga terlibat yang PAJSK sebelah kanan tu BMI dan SEGA. BMI dan SEGA awak dah lalui sebelum ni. 2020 tak ada, tak sempat pun. Okey. So tahun ni kemungkinan Mac dan Ogos ni kemungkinan bulannya digerakkan lah. Ikut bila awak boleh bersemuka. Kalau tak ada, dia akan gunakan yang form 1 tu. Okay. Tengok arahan daripada jabatan ataupun kementerian macam mana. PAJSK ni koko kita, form 1 beres, form 2 banyak online. Jadi maka awak carry yang tu lah. Dan akan tambah lagi dengan form 3. Form 3 kalau online macam ni, masih lagi yang benda online. Kalau awak dapat CJ, awak forward kat cikgu awak, macam tu lah pentaksiran dia. Psychometric. Okay, IMK, psychometric ni awak pernah. Hello.
Lepas tu nak buat macam mana? Okay. Sekejap sekejap teknikal sebab cikgu kena masuk dua-dua link. Sekejap Nasiblah dia cikgu hebat awak kawal benda ni. Kalau tak, sekejap. Sabar. Akak buka mic tak? Link satu lagi. Sekejap. Kena buka mic dua-dua ke? Sekejap Sekejap nak buka mic yang skrin ni waktu ni lah dia banyak lemak. Okey. Dah dia bergaung lah. Sekejap akak buka handphone. Boleh dengar. Handphone jauh kan? Kalau Macam mana? macam try tak payah guna handphone, cuba guna laptop dua-dua, boleh tak? Boleh dengar. Bergaung tak? Gema kak. Voice jadi double. Macam mana ya? Buka mic dua-dua dah buka mic dua-dua. Okey. Pelajar bagi mesej suara okey tak? Masih double ke? Cikgu semua dah ni. Sekejap, ya Allah, ya Tuhan. Sekejap mute semua. Boleh ke? Masih bergema ya? Okey. So cikgu teruskan mengenai psikometrik ni. IMK ni kalau sebelum ni memang Mei hingga Jun. So tahun ni kalau in case masih lagi awak tak bersemuka, ujian ni mesti dibuat juga tapi kemungkinan secara online lah. So awak mesti peka dengan tarikh-tarikh yang cikgu bagi tahu. Okey? Boleh dengar ke cikgu dah dekat dengan dua-dua tempat? Ni dah. Dah dekat dah ni. Okay. Yang ketiga, cikgu terangkan mengenai psikometrik IKP. Kalau IMK dengan IKP ni apa beza dia nanti kaunselor terangkan. Cuma cikgu nak cakap dekat awak. IKP ni menguji nak tengok awak ni sebenarnya minat tak aliran sains, aliran teknikal, aliran apa, seni ke. So kadang-kadang murid ni bila dia buat ujian ni dia buat menjawab je. Bila dia kena masuk aliran yang salah, masa terdampak baru dia marah. Okey? Awak bukan meniru, awak jawab ikut yang diarahkan lah. Kejap. Cikgu kena tengok info sekejap. Okey. So kalau tengok nampak macam baru ada yang pertama PT3, yang kedua PAJSK, yang ketiga psikometrik. Apa yang lagi satu tu? Okey? Apa yang lagi satu tu? Yang lagi satu tu adalah PBD. Apa itu PBD? Yang sekarang kita tengah buat ni PBD. Yang pertama, TP awak dari TP 1 sampai TP 6. TP itu sebahagian daripada, sebahagian pula. Pentaksiran untuk TP itu salah satunya kebanyakan semua cikgu akan ambil tengok penglibatan awak. Cikgu tahu ada orang tak boleh online, tapi cara dia kontak cikgu tu macam mana? Homework awak. Macam tu Jadi yang terakhir kat bawah ni adalah pelaporan PBS. Okey. Jadi masa pelaporan tu sebelum ni Disember lah. Hujung Disember, tengah Disember macam tu. So bila awak dapat tu,
Barulah awak nampak result awak yang semua yang awak alami sebenarnya dari form 1 sampai form 3. Nak guna untuk pilih sekolah lain juga. Okay, kita continue next. Fokus pada PT3 awak. Sekejap Ya. Satu lagi tak dengar? Satu yang mana? Yang mana tak dengar? Okay. Kena on mic. Kena buka volume ke? Dah on mic. Dua-dua dah. Okay, cikgu duduk lagi dekat dah ni. Okay, skrin yang cikgu tengah share sekarang ni, ini adalah taklimat yang mula-mula dia bagi. Ni semua cikgu pun ada. So, cikgu tak nak fokus dekat subjek lain lah. Cikgu fokus dekat subjek matematik sahaja. Okay, subjek lain sebab yang ni skrin ni insyaAllah cikgu akan share. Habis kelas ni sekejap lagi, cikgu bagi, kita share. Okay, so jadi awak boleh tengok lah. So, kita go through terus untuk matematik. Okay, untuk matematik format baru memang sama je 2 jam. Awak tak pernah jumpa pun format lama. Format dia adalah ada bahagian A, ada bahagian B, ada bahagian C. Okay, ada bahagian A, ada bahagian B, ada bahagian C. Bahagian A awak pernah jumpa masa form 1 dulu. 20 soalan angka pilihan. Maksudnya ada jawapan A, B, C, D. Okay, 20 soalan, 20 markah. Bahagian B pula ada 5 soalan. 5 soalan, 20 markah juga, bermaksud setiap soalan 4 markah. Bahagian B ni lebih mudah daripada bahagian A. Okay, bahagian C ni agak sukar. Okay, ada 6 soalan. Subjektif, kena ada jalan kira, kena lukis, kena pelbagai. Okay, soalan inilah yang buat pelajar selalunya cukup-cukup makan kalau bahagian A dengan B dia okey. Bahagian C ni jugalah yang akan tentukan awak ni layak tak BA macam tu. Okey, kalau bahagian C ni awak tak jawab, bermaksud awak ni antara kategori yang memang tak masuk tu gagal lah. Kecuali bahagian A awak dapat 20 markah dan bahagian B juga awak dapat 20 markah. Okey, boleh? Kalau kata nak tanya apa-apa, awak type je dekat skrin tu, nanti cikgu lain tengok je pun boleh message dekat saya lah nak jawab apa. Okey? So, ini yang berikutnya, apa itu matematik PT3 KSSM. Bila awak nak menjawab, awak kena fikir macam mana awak nak dapat markah maksimum. Markah maksimum ni terutamanya di bahagian C. Katalah dekat soalan tu tulis 3 markah, macam mana awak nak dapat 3 markah? Contohnya, okey, awak kena buat pemfaktoran. Dah belajar form 2 kan, pemfaktoran? Sekejap. Sekejap. Okey. Kopi. Sekejap. Pangkal. Ya. Dan saya. Sekejap ya. Sorry lah dengan gangguan semua ni. Okey, mic on. Camera off. Mic on. Dah okey? Okey ke? Boleh dengar? Dah boleh dapat? Dah mic on dulu. Mic tak on, ya Allah, ya Tuhan ku macam mana. Duduk sekejap. Astagfirullahaladzim. Sekejap. Mic nak on. Sekejap. Aduh, kenapa mic ni tak boleh nak klik? Sekejap. Ni mengganggu ni. Okey, mic. Astagfirullahaladzim. Sekejap. Skrin penuh.
on mic tak boleh. Astagfirullah. Okay, Kak Ita dengar tak? Dua-dua mic. Dengar sekejap. Kita nak on mic ni sekejap. Nak on mic ni skrin kita belok apa benda tau. Sekejap. Okay. Okay. Dah on mic dulu. Jelas ke? Anak murid jawab sikit anak murid. Jelas ke? Cikgu dah on mic dua-dua. Boleh dengar ke? Jelas. Alhamdulillah. Okay. Cikgu continue Macam mana nak dapat markah maksimum. Okay. Kalaulah sekarang ni dalam kertas soalan tu bahagian C. Cikgu sebut yang markah maksimum ni bahagian C. Sebab bahagian A dengan B tu satu markah dah fix lah yang tu. Tapi bahagian C ni dia ada yang 5 markah, dia ada yang 4 markah. Contoh dia lukis graf berapa markah. So awak kena target macam mana nak dapat markah maksimum tu. Cikgu sebut tadi, kalaulah benda tu kembangan ke ataupun faktoran ke, jadi jalan kerja tu membantu awak untuk dapat markah penuh. Kalau soalan tu ada 3 markah, awak hanya menjawab soalan saja, tak ada jalan kerja, automatik kosong walaupun jawapan awak betul. Jawapan tu bergantung kepada jalan kerja. Jawapan saja tak dapat markah. Dia mesti ada jalan kerja. Kecuali markahnya 1. Okay, next. Okay. Ni kesilapan yang antara pelajar selalu buat. So, kita kena elakkan apa? Kalaulah dia cakap soalan tu 4 markah. So, 4 markah maksudnya ada 3 langkah dan 1 untuk jawapan. So jangan silap lah. Kalaulah soalan tu lukis graf, kalau graf tu adalah graf lengkok, bengkok lah graf tu. Kalau awak guna pembaris, habislah. Jadi kena faham nanti kita terang kemudian dekat-dekat exam macam tu, ulang balik. Okey, kaedah nak jawab soalan kebat. Soalan kebat ni semua pelajar cakap, okey kalau soalan panjang je soalan kebat. Tak. Bukan soalan panjang sahaja soalan kebat. Ada soalan gambar rajah pun soalan kebat. Contohnya, okey, soalan tu melibatkan soalan geometri, soalan koordinat. Okey, soalan koordinat. Soalan koordinat antara kebatnya contohnya ditunjuk ni rumah awak, ni pejabat pos Sungai Besi, ni SMK BTS. Itu antara soalan kebat. Soalan kebat ni adalah soalan yang melibatkan kehidupan harian kita. Okey? Dia ada perkaitan matematik dengan kehidupan kita ataupun matematik dengan subjek lain. Tu awak kena faham, kena tengok betul-betul, kena faham betul-betul. Tak boleh cakap, panjanglah soalan ni, ni kebat lah ni. Itu awak dah salah faham. Okay? Dan seterusnya, apa trik soalan tu? Okay, apa trik soalan tu? Contoh dia, soalan persamaan serentak. Cikgu ulang, soalan persamaan serentak. Soalan persamaan serentak, dia tak tulis persamaan yang linear yang pertama, persamaan linear yang kedua. Kadang-kadang dia tak tulis yang tu. Tapi dia cerita, Pak Abu ni ada gerai buah-buahan. Hari ni Pak Abu jual nangka 5 biji. Dia jual durian 10 biji. Okay, esok terbalik pula. Tapi dia bagi harga durian, harga nangka tak bagi. So awak kena selesaikan benda tu berbentuk persamaan serentak. Itulah trik soalan. Okay. So sambung. Okay. Ni tajuk-tajuk yang awak dah belajar. Cikgu memang suka takutkan awak. Terutamanya yang dia target nak dapat A tu. Okay. Nak dapat A, nak dapat B. So form 1 awak dah belajar 13 tajuk. Okay. Masa 13 tajuk yang awak belajar ni, okay, nombor nisbah tengok balik. Kalau lah sekarang ni, mak dengan ayah pun marah cikgu, awak pun marah cikgu, semua marah cikgu, lagi tak berkat ilmu awak. So awak tengok balik, kalau cikgu tak bagi latihan tak cukup ke apa, awak tengok balik form 1 tu. Nombor nisbah okey tak, faktor dan gandaan okey tak, apa maksud kurungan di belakang tu. Yang nombor 1, cikgu tulis nombor nisbah ada 5. Bermaksud di bawah tajuk nombor nisbah ada 5 subtopik, ada 5 subtajuk. Awak tengok balik yang tu, okey? Faktor dan gandaan. Okey, ni form 1 punya, sambung lagi. Kalau awak tengok, cikgu warnakan. Ada warna merah, ada warna hitam. Okey, nanti cikgu cakap kenapa dia warna merah, kenapa dia warna hitam. Okey, dan ni last 2. Tajuk last untuk form 1. Okay, form 2 pula. Okey, pola dan jujukan, perfaktoran, rumus algebra, poligon, bulatan. Okey.
Lepas tu yang ni jumpa semua dah merah. Okey. Ni semua dah belajar. Form 1 dan Form 2 semua dah belajar. Cikgu mohon dengan anak-anak tingkatan 3 SMK BTS rujuk balik 26 tajuk yang anak-anak dah belajar. Rujuk balik, buka satu persatu. Boleh tanya cikgu Form 1 dulu, boleh tanya cikgu Form 2 dulu, boleh tanya cikgu Form 3 sekarang juga. Okey, maksudnya cikgu tahun ni pun awak boleh tanya. Maksudnya kena usahalah. Dalam keadaan sekarang kita tak boleh point jari siapa punya salah. Kita point jari apa kita boleh bantu diri kita untuk dapat apa kita nak. Okey, ni tajuk tahun ini. Tahun ini bila masuk tingkatan 3 alhamdulillah. Sebab biasanya cikgu-cikgu tingkatan 3 kena habiskan semua tajuk ni Julai. Tapi kita mula lambat kan tahun ni. Kalau awak bersemuka selepas cuti sekolah bulan 6, bulan 4 ke baru naik ke, lagilah kena, maksudnya semua cikgu kena bantu awak, awak kena bantu diri awak, minta bantu mak ayah juga. Okay. Dalam indeks ada 2 subtajuk. Hari ni kita habiskan 1.1 saja. 1.2 tu namanya subtajuk tapi di bawahnya ada banyak. Kalau KBSM dulu 1.2 tu pecah kepada 7. Tapi untuk KSSM dia tak pecah pun. Tapi dalam tu ada tambah lagi. So kena tengok betul-betul, kena fokus betul-betul. Okay. Tajuk kedua bentuk piawai. Okay, ini mudah sikit. Dalam masa mengajar juga, cikgu akan ajar awak guna kalkulator. Cikgu tahu dalam kepala awak, macam mana cikgu tak ada buku teks? Adakah buku teks tu segala-galanya? Takkan. Tapi buku teks tu sangat membantu. Cikgu awak dah share buku teks dalam grup kelas masing-masing. Kalau cikgu awak tak share pun minta awak Google ataupun parent awak tolong cari. Okay. Tajuk ketiga tajuk baru yang sangat baru tapi best tajuk ni. Kita akan belajar macam mana cara kita nak organize, uruskan kewangan kita. Awak juga kalau pandai tajuk ni, boleh bantu mak dengan ayah bagi idea. Nak beli kereta macam mana bagus macam ni. Bukan brand kereta nak beli kereta tu duit mak ayah banyak ni. Okay, kereta mana yang boleh. Best yang ni. Lukisan berskala, siapa yang minat teknikal, terutamanya dia nak jadi arkitek ke apa ke, tajuk ni adalah asas untuk dia faham apa dia nak kena buat. Okay? Tajuk ni memang kena melukis. So kalau cikgu kena ajar online, awak kena fokus betul-betul cikgu melukis dekat screen ni, awak kena fokus betul-betul ikut A to Z lah maksudnya, jangan tertinggal. Okay. Tajuk yang berikutnya, tajuk 5, nisbah trigonometri. Nisbah, cikgu terlupa nak cakap tadi. Tajuk indeks ni sangat berkait dengan kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3. Basic dia kat situ. Tajuk indeks ni juga ada kaitan dengan persamaan serentak. Tajuk indeks ni juga ada kaitan dengan pemfaktoran. Okay? Bentuk piawai ni banyak berkait dengan tajuk nombor nisbah Form 1. Okay? Nisbah trigonometri sangat berkait rapat dengan teorem Pythagoras. Awak belajar masa tingkatan 1 tajuk 13. So awak kena ingatlah kalau sisi segitiga bersudut tegak tu 3 dan 4. So satu lagi dia punya hypotenuse apa? Cikgu minta maaf kalau hari ni cikgu sebut perkataan yang awak dah mula lupa. Tapi at least cikgu segarkan balik otak awak. Ingat balik apa dah belajar. Umur baru nak masuk 15 tahun, fresh lagi. Awak adalah calon yang boleh dapat A. Atas usaha awak, cikgu hanya membantu. Okey, tajuk ke-6, sudut dan tangent bagi bulatan. Tajuk ni adalah kombinasi awak belajar masa Form 1, sudut dan garis. Dan juga kombinasi adalah sikit bulatan Form 2, sikit je. Tapi senang nak ingat, ada bulatan, dalam dia ada sudut. Okey. Tajuk Form 1 tu sangat berkait. Tajuk 7, plan dan dongakkan. Tajuk ini biasanya cikgu-cikgu akan bagi juga PBL. Awak kena buat projek. Okay? Projek ni sangat membantu nak upkan markah awak. So awak kena alert lah. Kalau cikgu dah habis ajar tajuk ni, cikgu akan bagi kerja dan paling mudah sekarang. Apa-apa nak cari pun boleh Google. Awak boleh tengok contoh kat internet. Macam-macam ada. Jadi, awak kena betul-betul fokus lah. Alert betul-betul. Jangan gunakan handphone ataupun kemudahan mak ayah bagi ni buat benda lain. Fokus dekat akademik. Mana tahu rezeki awak
boleh dapat hadiah handphone lagi canggih. Okay. Tajuk 8 adalah locus juga. Tajuk 9 garis lurus. Okay. Garis lurus ni awak dah belajar berkait sangat-sangat dengan tajuk koordinat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keturunan. Dia sambung daripada dua tu. Okay. Lepas tu, ingatan paling utama. Jangan fahamkan lepas awak belajar Form 1, Form 2, Form 1 dan Form 2, Form 3, exam, habis, gone. Maksudnya habis macam tu je. Tak. Apa yang awak belajar daripada Form 1, Form 2 dan Form 3 akan disoal semula dalam SPM 2023. Awak PT3 2021, SPM awak 2023. Dalam matematik SPM 2023 tu, soalan apa yang awak dah belajar dari Form 1 sampai Form 3 masih ada. Okay, nanti awak kata tak apalah, cikgu Form 4 kan boleh ajar. Tak. Ni tegas cikgu jawab. Ada tajuk yang, contoh dia pelandaran wakkan. Awak belajar Form 3, dia boleh tanya masa SPM, takkan diajar lagi. Okay, cuma ada beberapa tajuk, contoh kebarangkalian, awak belajar Form 2, nanti Form 4 ada, Form 4 ke cikgu lagi pada? Form 4 ke Form 5 ke ada sambungan dia. Jadi Form 4 ada sambungan dia, cikgu awak akan buat revision sikit lah yang Form 2 punya. Sebab tu cikgu cakap, sentiasa buat ulang kaji. Sambil tengok TV pun boleh buat maths. Maths bukan baca macam yang lain. Maths kalau tak buat latihan, awak sentiasa 60 ke, awak sentiasa 90 ke, tak kekal benda tu. Kalau awak kurang buat latihan, awak sentiasa 90 ke, awak sentiasa 97 ke, kalau awak sentiasa 40 je, awak target dulu je 40 je. Kalau kurang buat latihan, 40 akan jadi 20 lah. 90 tu mungkin jadi 70. Okay? Maksudnya kena buat latihan. Anggaplah maths ni macam awak atlet, awak nak wakil. Macam mana awak kena training. Macam tu lah, maths macam tu. Okay? Mesti buat. Macam hari ni cikgu ajar indeks, awak buka balik, awak try. Okay. Habis bahagian tu. Sebelum cikgu mula nak terang yang ni, cikgu nak cakap kenapa warna hitam, kenapa warna merah tajuk tadi. Macam yang ni lah. Okay? Sebelum ni, yang warna merah tu, tajuk tu keluar dia sendirian berhad. Okay? Dia memang soalan garis lurus je. Dia tak join dengan yang lain. Tetapi tajuk yang hitam ni, okay, kadang-kadang dia di bawah tajuk lain. Ataupun tajuk lain bawah dia. Awak kena faham tu, dia cantum-cantum. Okay. Cikgu tak kata garis lurus ni dia tak keluar kat tajuk lain. Dia boleh keluar tapi sikit lah. Tapi dia punya memang sendirian berhad tu biasanya mesti ada. Ni cikgu sebut pakai pasal bahagian C. Okay. Kalau tahunnya ada perubahan, cikgu maklumkan semula. Soalan mudah bahagian A. Okay. AOP. Objektif aneka pilihan yang ada ABCD. Dalam ni senang ada ABCD. Paling-paling cap ayam pening-pening pun awak tembak, awak jawab juga. Tapi ada anak murid cikgu sebelum-sebelum ni, yang ABCD ni pun dia tak jawab. Yang tu yang buat darah cikgu naik sampai atas hujung rambut tu. Okay? Maksudnya dah soalan tu disediakan jawapan. Sekurang-kurangnya cuba. Baca doa, baca selawat ke kot-kot lah. Malaikat kiri kanan ni bagi idea kat awak jawapan dia A, jawab A. Macam tu, okay? So, 20 markah. Dia memang kena kira, bukan soalan dia tuk jawapan macam tu je. Kebanyakan kena kira juga. Macam awak jumpa UPSR tahun 2000, awak UPSR tahun 2000 apa? 2018 lah. Okay, 2018, 18, 19, 20. Okay, awak 2018 kot. Okay, awak kena kira juga macam mana awak dah lepas UPSR dulu. Soalan UPSR tu kalau soalan 40 tu banyaknya kira dia. Objektif tak boleh guna kalkulator. Yang ni boleh guna kalkulator. So patutnya awak boleh dapat markah lebih. Okey. Target kalau kita nak lulus ke nak apa ke. Kalau boleh soalan objektif ni kalau untuk yang nak dapat A, dia memang target A. Minimum 17. Okey. Kalau yang target nak lulus, dia memang tak pernah lulus. Nanti awak cakap, cikgu kenapa cakap yang negatif? Nak lulus je. Kalau orang tak pernah lulus, dia paling-paling minimum dia akan target nak lulus. So nak lulus paling-paling separuh lah. Kalau boleh atas lagi baik. Okey. Kalau dapat 20 itu sangat membanggakan. Bagus. So bahagian B. Bahagian B objektif pelbagai bentuk. Okey, objektif pelbagai bentuk ni
5 soalan 20 markah. Bentuk dia macam mana? Yang pertama awak tanda right. Okay, tanda right je. Dia suruh tanda right. Ada kotak tanda right. Okay, awak kena lengkapkan. Ada benda ruangan untuk awak isilah. Padankan. Padankan tu kadang-kadang sakit mata cikgu tengok. Padankan tu masa darjah 1 elok je guna pembaris. Naik tingkatan 1, naik tingkatan 2, naik tingkatan 3. Dah tak pandai guna pembaris. Padankan pun tak guna pembaris. Bengkok-bengkok. Okay. Kita ni cantik, kita ni comel. Macam mana kita nak tunjuk kita ni cantik dan kita ni comel? Kita kena tunjuklah jawapan kita macam kita. Kalau kita tunjuk jawapan kita comot, betul lah kita sebenarnya. Okay? So, nyatakan, namakan, bulatkan. Bila orang suruh bulatkan, bulatkan lah. Jangan nak pangkah, jangan nak right. Okay? Kalau cikgu suruh namakan, bubuhlah nama dia. Okay, apakah namakan poligon ini? So, nama segi 4 tepat. Okay, rhombus. So, namalah. Jangan duk tulis apa benda formula ke. Okay? Kalau yang namakan tu bahayanya kalau ejaan salah, terus tak dapat markah. Okay, next. Okay, ini tajuk yang kita nak belajar hari ni. 1.1 tata tanda indeks. Okay. 1.1 tata tanda indeks. Cikgu minum air sekejap. Okay, kalau ada kawan-kawan belum masuk lagi, cakap dengan kawan-kawan masuk cepat. Nanti cikgu keluarkan senarai nama yang tak masuk by kelas tu awak kena tanya. Cikgu pun ada jawapan dia. Okay? So, kelas kita bukan nak dera siapa-siapa nak bantu awak. Sebelum cikgu mula tajuk ni, cikgu nak cakap lah. Planning setakat ni lah. Perancangan cikgu-cikgu maths tingkatan 3 ni. Cikgu ubah sebab duduk tu yang satu tu mungkin senyap sikit. Okay. Perancangan cikgu matematik tingkatan 3, kami akan buat kelas. Biasanya hari Sabtu ni memang kelas tambahan. Okay? Hari Sabtu ni memang kelas tambahan. Kalau awak tanya wajib tak? Awak nak dapat A tak? Soalan cikgu yang tu je. Kalau cakap wajib tak buat dosa kan? Jadi payah sikit. Jadi awak nak dapat A tak? Awak nak lulus tak? Awak nak belajar tak? Tu. Okay? So biasanya cikgu buat kelas tambahan 10 hingga 11.30 ataupun 12 macam tu lah. Kalau tak boleh kita buat petang. Depend pada sebab kami ni mengajar tingkatan 5 juga. Jadi kalau hari sekolah ni macam berat sikit lah. Maksudnya takut nanti kelas yang kami buat untuk awak tak kualiti. Okay, hari biasa. Hari persekolahan biasa. Contoh dia kalau sekarang ni matematik awak adalah hari Rabu. Okay, hari Rabu pagi tu. Jadi cikgu-cikgu akan bagi latihan. Waktu tu awak buat latihan. Masa awak buat latihan tu, awak tak faham, awak tak dapat, awak boleh mesej cikgu awak dalam grup awak tu. Ataupun bolehlah. Cuma kalau boleh jangan call sebab cikgu kadang-kadang dalam kelas. Saya pun dalam kelas. Okay, semua cikgu syuhada, cikgu semua dalam kelas. Semua. Jadi macam kami payah sikit lah nak jawab call. Jadi elok awak mesej. Okay. Dan biasanya cikgu-cikgu form 3 ni akan buat ujian online. Macam tahun lepas awak sempat buat berapa kali? 2 kali kot. 2 kali ke 3 kali macam tu kan. Jadi biasanya kami akan buat pada hari Jumaat malam. Okay, cikgu ulang. Pada hari Jumaat malam. Setengah jam saja. Pukul 9 hingga 9.30. Katalah kami nak ubah tarikh, kami maklum awal. Maklum dekat parent juga. Benda tu online. Dalam PIBG pun dimaklumkan. So minta sangat kalau awak tanya tak jawab pun tak apa ke. Untuk tahun ni kalau tak jawab PBD awak makin rendah lah. Itulah pentaksiran awak. Ada orang boleh jawab 2-3 kali lagi. Kan? Dia guna nama palsu So, maksudnya awak kena jawab, tulis nama betul-betul. Kelas awak senang lah cikgu nak rekodkan markah tu. Tu yang jadinya PBD awak. Ada orang TP5, ada orang TP6, ada orang TP3, ada orang TP2. Jadi macam tu. Okay? Ya, cikgu stop yang ni. Cikgu share. Ya, kejap. Dah salah. Cikgu share yang ni pula Okay, boleh nampak kan? Okay, so kita dah nak mula belajar hari ni. Cikgu rasalah tak ada seorang pun dalam ni
yang memang dah mahir, dia dengar je semua rakam macam kita rakam filem. Tak. So cikgu sangat berharap awak ada pen, awak ada kertas, salinlah. Dekat mana pun tak apa. Okay. Buku tahun lepas pun ada yang guna tak habis tu boleh guna. So hari ni kita akan belajar tajuk indeks. Tajuk ni sangat penting. Sangat penting maksudnya apa? Bukan setakat dalam SPM sahaja. Awak nak masuk U nanti, awak nak jadi doktor ke, awak nak jadi engineer ke, pergi dekat U semua matematik. Kebanyakan kursus melibatkan subjek matematik. Benda yang apa yang awak belajar di sekolah, benda tu dikira dah dalam kepala otak. So bila pergi dekat U nanti, dia teruskan je yang tinggi-tinggi. So tak boleh lupa lah. Untuk kata tanda indeks ni, okay, kalau awak tengok dalam kertas ni, dia sebut mewakilkan pendaraban berulang dalam bentuk indeks dan menghuraikan maksudnya. Okay. Ni awak nak belajar. Maksud dia macam ni lah. Katalah cikgu tulis A kuasa 3. A kuasa 3 ni bermaksud A darab A darab A. Ada 3 kali. Sebelum ni awak dah belajar kan? Awak belajar kuasa 3. Kuasa 3, punca kuasa 3. Awak belajar yang tu kan? So, jadi untuk yang indeks ni, dia akan lebih dari 3 lah. Sebab tu dia tulis N. Macam ni. Katalah cikgu tulis A darab A darab A darab A darab A darab A. So sama dengan A kuasa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu maksud dia pendaraban berulang. Dapat yang ni? Okey. Apa yang kita nak faham? A ni asas ni yang ni. Ni asas. Okey. Kalau saya kata isikan petak kosong ni dengan perkataan asas dan indeks, cikgu tengah ajar sekarang. Jadi A ni asas. Okey. A ni asas. 6 tu indeks. A ni indeks. Okey. Indeks ni maksudnya berapa kali dia ulang. A tu apa yang ulang? A tu apa yang dia ulang? Okay. Kalau cikgu tulis sebelum ni awak belajar awak belajar yang ni. Okey. Yang ni adalah 3A. Yang ni adalah A kuasa 3. Beza cikgu bulat. Yang ni cikgu bulat, yang ni cikgu garis. Yang ni dua-dua ni pun algebra. Yang ni adalah 3A. A tu ada berapa? 3. Tapi yang ni berganda. Sebab tu perkataan dia pendaraban berulang. So dia berganda. Jangan silap Okay. Bila awak jumpa indeks, cikgu tukar pula berbentuk nombor. So cikgu tulis nombor 7. Kenapa cikgu tulis nombor 7? Cikgu suka nombor 7. So cikgu tulis nombor 7. Cikgu tulis kat atas ni kecil 4. So cikgu nak awak tulis apa benda 7 dengan 4 ni, jadi awak faham dah. Awak akan tulis 7 darab 7 darab 7 darab 7. Dapat? Kalau awak dapat dah, alhamdulillah, yang ni awak dah faham. Okay, next. Bila awak dah faham yang tu, basic dia yang tu je. Basic kena ingat dulu. Dan cikgu nak ingatkan awak. Hari ni faham alhamdulillah. Tapi kalau tak buat latihan, sementara nak periksa bulan 10, bulan 11 dah hilang separuh. Okay. Kita kena ulang. Macam tu lah. Okay. Sekarang ni cikgu dah sebut. Yang besar ni adalah asas. Yang ke metod ni kat atas adalah indeks. So kita dah boleh isi yang ni. Kita buat yang ni dulu. So dia dah bagi 5. Dekat sini tulislah 3. Bila tulis jawapan tak payahlah tulis ketot. Sebab dia faham ini adalah indeks. Tak payahlah awak nak tulis kecil je. Awak tulis kecil. 3 dekat atas pula. Tak payah. Awak penuhkan je ruang ni dengan 3. Ada orang macam tu. Cikgu jawapan dia bukan kena kecil ke? Tak. Yang ni pula. Sekarang ni kat sini 7. So yang ni lah. Bila dekat sini ada negatif, awak pun kena letak kat sini negatif 4. Sekarang kita bukan fikir apa jawapan dia. Kita nak kenal dulu. Apa itu asas, apa itu indeks. Okay. Jadi lepas tu yang ni pula ni. Lepas tu yang ni pula letaklah sini 10. Okay. Okay, yang berikutnya. Ni pula. Dekat sini 6, dekat sini M. Dia tulis M kecil, awak tulis M kecil lah.
Jangan dia tulis M kecil, awak tulis M besar. Dia tulis M, awak tulis X. Tu nampak sangat. Orang tunjuk kat awak gambar lembu, awak nampak kambing kan? Yang ni pula. Okay, so tulislah negatif 3/7. Nanti awak akan tanya, cikgu kenapa ada yang ada dalam kurungan, kenapa ada yang tak ada dalam kurungan. Okay, sebelum awak confuse, cikgu terang sikit. Kenapa setengah tu mesti ada letak dalam kurungan. Okay, cikgu fokus kat sini Cikgu fokus kat sini. Negatif yang ni negatif ni. Okay, kalau cikgu letak negatif 4/7, yang di kuasa 7 hanyalah 4. Okay, cikgu ulang. Yang di kuasa 7 hanyalah 4. Kalau awak tak percaya, awak boleh tekan kalkulator. Negatif 2 kuasa 3 dengan satu lagi dalam kurungan. Dengan satu lagi awak tekan negatif, kuasa 2. Okay, kuasa 2 dekat sikit. Satu lagi negatif 2 macam ni. Jawapan dia berbeza. Okay, so kita nak yang mana? Yang kedua, tu kalau negatif lah. Negatif memang kena letak dalam kurungan. Yang kedua pecahan. Okay, yang kedua pecahan. Kalau cikgu letak macam ni, cikgu letak 2/3. Okay, kuasa 3. Ataupun satu lagi 2/3 kuasa 3. Okay, kalau yang ni bermaksud 2 pun kuasa 3, 3 pun kuasa 3. Tetapi yang bawah ni 2 sahaja kuasa 3. Boleh dapat Itu beza dia. Kenapa kita kena letak kurungan. Okay, kenapa kita kena letak kurungan. Ni sebenarnya yang cikgu share dengan awak ni, nanti cikgu masing-masing cikgu lah akan share dalam grup kelas masing-masing. So kertas ni awak dapat, insyaAllah awak boleh ingat balik apa cikgu ajar, awak boleh isi balik. Okay, ni nak ingat balik apa yang awak dah belajar je. Ni antara jenis-jenis soalan yang mungkin boleh ditanya. Okay. Soalan yang ketiga, lengkapkan. Ni lengkapkan raja. Dia bagi macam ni. Maksudnya dia bagi macam ni, dia nak awak tulis lah. Awak tulis macam ni. Dia nak awak tulis macam ni. So dia kata asas dia 5. So asas yang besar. Indeks dia 7 kat sini. Okay. Asas dia 10. Indeks dia 4. Okay. Asas dia negatif. Cikgu tulis besar So awak tulis kecil kan. So awak boleh buat dalam kotak lah. Sebab cikgu cakap tadi negatif. So negatif letak kurungan. Indeks dia 6. Jelas kan? Okay, Alhamdulillah. Next page. Awak tengok muka surat ni banyak kan. Nampak kat skrin. Bukan cikgu tak ajar sampai 20 muka surat, jangan risau. Sekali awak kata data awak ambil lah berbagai tak. Cikgu ajar yang ni. Bagi awak dapat konsep dulu hari ni. Bagi awak tahu betapa bestnya belajar matematik. Okay, betapa bestnya buat latihan matematik kalau awak boleh faham. Cuma cikgu rasalah lepas cikgu ajar ni yang tak faham, dia on saja benda ni tapi dia tengok benda lain. Kalau dia tengok benda ni, insyaAllah dia boleh faham. Kadang-kadang dia boleh faham lebih baik daripada apa yang cikgu tunjuk. Okay, yang ni pula. Dia nak bentuk indeks. So yang ni awak nampak ulang 3 kali. 1, 2, 3. So awak dah boleh tulis 2 kuasa 3. Asas dia adalah 2. Indeks dia adalah 3. So yang ni 1, 2, 3, 4. Okay, 1.2. Biasakan letak kurungan kuasa 4. So asas dia 1.2. Okay, indeks dia adalah 4. Yang ni negatif 7. So letaklah negatif 7. Dia pun dah tolong letakkan kurungan. Okay, cantik. 1, 2, 3, 4, 5. So kuasa 5. Dekat sini negatif 7. Dekat sini 5. Tolong tengok atas ni. Jangan pula dia letak indeks dulu. Awak pun itu menghafal, maksudnya bukan awak faham. Okay. Nombor yang besar indeks. Asas. Nombor yang kecil kat atas tu, tonjek dia, tocang 1 tu adalah indeks. Okay, nombor 5. Okay, nombor 5. Kalaulah ada benda yang awak nak tanya, okay, cikgu awak dah masukkan link untuk awak key in kehadiran. Tolong key in kehadiran. Nanti takut cikgu tanda kehadiran, awak kata awak hadir tapi tak ada bukti kan. Tolong key in kehadiran. Cikgu mohon kalau boleh kehadiran letaklah nama awak yang tertera dalam kad pengenalan. Kalau nama awak Ahmad Aiman
Hakim. Tulislah Ahmad Aiman Hakim. Bin apa? Kelas mana. Klik kat kelas mana tu. Jangan tulis Aiman je. Jenuh cikgu nak cari. Kalau dalam kelas tu ada 3 Aiman. Tok pula awak salah tanda kelas pula. Jenuh cikgu nak cari. Mohon pemudahkan kerja orang lain. Okay. So cikgu yang ni bulatkan. Soalan dia bulatkan. Bila dapat kata soalan bulatkan, dia suruh bulat-bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tanda. Nampak? 6 yang berulang. 6 tu kecil lah. So 1, 2, 3, 4. Okay. Tengok yang ni. Okay. Asas dia adalah 0.3. Asas dia adalah, kalau paling-paling pun asas dia, nampaklah asas dia yang besar. So kita letak yang dalam kurungan. Okay. 1/4 letak dalam kurungan. So dapat dah 4 markah. Kalau soalan macam ni dalam PT3 bahagian B, senang-senang awak dapat 4 markah. Sebab tu kadang-kadang cikgu terfikir, kenapalah anak-anak murid cikgu ni soalan senang macam ni pun tak nak cuba jawab. Soalan nombor 6. Ni dah pelbagai bentuk soalan Okay, soalan nombor 6. Dan dalam ni tak ada soalan kebab pun. Tak ada pun. Ini cuma konsep sahaja. Kalau konsep tu dia sampai TP3 sahaja. Okay. Dan kalau ada ujian online nanti, insyaAllah ujian online nanti kalau Jumaat depan sempat cikgu-cikgu prepare, dah ada ajar sikit, kita mula dengan Jumaat depan lah. Kalau belum ada lagi, Jumaat lagi 1. Dan kalau sekiranya berlaku pertukaran tarikh atau hari, cikgu-cikgu awak akan inform. Okay. Yang ni pula, kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, tulis kuasa 7. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis kuasa 6. Yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 je. Terlajak. 5 je. Okay. So dia kata sekarang terbalik daripada yang apa yang kita dah biasa buat. Kita tulis darab terbalik pula. Dia bagi nombor yang banyak sikit. Banyak sikit nak. Banyak sikit. Nasib lah kan. Okay. Macam mana kita nak tulis pendaraban berulangnya. Kita tulis lah. Dalam kurungan, okay, 4Y darab. Elok macam ni, kita tak silap. Okay, darab 4Y. Dia ada 3 kali. So 1, 2, 3. Kalau awak tanya, cikgu boleh tak nak tulis macam ni? 4Y darab 4Y darab 4Y. Untuk yang ni boleh, tapi cikgu lagi galakkan macam ni. Okay, cikgu lagi galakkan macam ni. Biarlah kalau boleh kita letak dalam kurungan. Takut nanti kita dah biasa buat macam ni. Bila negatif pun kita buat macam ni. Okay, yang ni. So, negatif H darab negatif H 2, 3, 4 dan last kali negatif H 5. Dapat Okay, yang ni pula pecahan. So, pecahan. Dalam kurungan X per 5 darab X per 5 darab X per 5 darab X per 5. So kuasa 4 betul 1, 2, 3, 4. Okay, betul. So berapa banyak? Cuba kira. Sampai nombor 7 dah berapa banyak markah kita boleh dapat. Kalau senang macam ni je bahagian B. So awak dah dapat. Dah 2 muka surat. Okay. Next. Okay. Yang ni ada sedikit pengiraan lah. Sedikit pengiraan. Macam mana cara kalau kita nak dapat diberi satu nombor. Okay, diberi satu nombor. Cikgu besarkan sebab cikgu dah contohin cikgu padam. Diberi satu nombor, contoh dia. Sebelum ni awak faham. 2 kuasa 2 adalah 4. 3 kuasa 2 adalah 9. Macam mana awak nak dapat? Kalau awak diberi 9, dia tanya berapa kuasa 2? Kalau dia bagi macam tu lah. Kalau dia bagi sekarang ni 81. Okay? 81 ni macam-macam boleh jadi. 9 kuasa 2. Cikgu tahu sebelum ni kalau cikgu bagi 81, awak tekan kalkulator dapat macam tu kan? Tapi sekarang ni kalau cikgu tanya, okay? Cikgu tanya 81 ni sama dengan berapa ya kuasa 4? Awak nak jawab apa? So yang ni yang kita nak ajar. Sekarang ni kena fokus tadi yang mudah, tidak masuk susah sikit. Okay. So awak tengok macam mana kita nak buat kalau yang ni. Okay, cikgu padam Padam. Okay.
So tengok. Sekarang ni diberi nombor 343. Awak dah belajar ini kaedah pembahagian berulang. Awak dah belajar masa tingkatan 1 kaedah pembahagian berulang. So besar gelabak kan dekat skrin kan. Boleh nampak dah. 343 ini maksud dia soalan ni kalau awak nak faham dia tanya yang ni. Sebelum ni kita buat macam ni. Okey. Sama dengan 7 kuasa berapa. Okey. Yang ni yang dia nak tanya. Okey. Ataupun cikgu nak tulis 7 kuasa N sama dengan 343. Kita nak tanya N tu berapa? N tu nombor apa nak letak kat N. Jadi inilah cara dia. Kaedah pembahagian berulang. Dia ada kaedah lain lagi. Kita belajar yang ni dulu. So bahagi dengan 7. Awak boleh tekan kalkulator. Awak bahagi dengan 7 dapat berapa? Okey. 7 darab 4. Salah kira ke? Okey. 7 darab 4 28. So bagi dia 6. So 69. 49. Okey. Awak boleh tekan kalkulator, tak ada masalah. Bahagi dengan 7 lagi. Okey. 7 darab berapa? 49. 7 darab 7. Bahagi dengan 7 lagi. Dapat 1. So N ni berapa? 1, 2, 3. Bermaksud awak akan tulis 7 darab 7 darab 7 sama dengan 343. Dalam bentuk indeks sebenarnya awak akan tulis 7 kuasa 3 sama dengan 343. Jelas kan? Okey, jelas kan? So cikgu buat lagi yang B pula. Sebab nanti cikgu akan cakap awak boleh tambah latihan awak. Okey, awak boleh tambah latihan awak menggunakan buku teks. Nanti cikgu bagi muka surat, awak refer lah buku teks online tu. Tak boleh nak marah siapa-siapa pun dalam keadaan ni sama je. Kalau awak marah sama, saya pun ada anak, saya pun ada anak sekolah rendah, semua sama. Jadi diorang pun akan guna online juga, tak ada pun. Cuma cikgu je, cikgu ada sebab buku lama kan. So cikgu boleh guna. Yang ni awak tekanlah kalkulator. Okey, tekan kalkulator 11 darab 121. Okey. Cikgu pun pergi kalkulator jugalah. Bagi dengan 11. Dapat 11. Bagi dengan 11. So sama macam ni lah. Jadi sebenarnya 11 darab 11 darab 11 sama dengan 1331. So jadi 11 kuasa 3 sama dengan 1331. Okey. Dalam soalan ni nanti awak kata cikgu soalan dia yang lain, cikgu buat yang lain. Soalan dia memang lengkapkan ni. Ni cikgu dah ajarlah lengkapkan. Tapi cikgu nak fahamkan awak benda ni adalah yang ni. Okey. Yang berikutnya. Okey. Yang berikutnya dia kata ni nyatakan satu ni dalam bentuk indeks. Maksudnya ni lah. Okey. Dalam bentuk indeks tadi maksud dia 11 kuasa 3 sama dengan 131. Inilah jawapan 131 dalam bentuk indeks. Jangan salah faham. Kalau dia bagi nombor macam ni, dia nak dalam bentuk indeks, ini jawapan dia. Okay. So yang ni cikgu sambung dekat bawah. Sebab cikgu dah tulis kat atas. Nak besarkan tadi kan. So dekat sini macam ni lah. So 7 kuasa 3. Banyak cara boleh jawab. Kalau dia dah bagi kotak macam ni, buat je macam ni. Tak ada masalah. Kalau dia nak tulis kat bawah macam ni. Jadi awak kena pelbagaikan. Okay. Kalau sekarang ni katalah buku payah ke apa benda ke, cikgu bagilah tak cukup ke, boleh je suruh mak dengan ayah beli kat kedai buku. Cuma pastikan KSSM PT3 terkini lah. Jangan beli buku lama nanti takut tak apa-apa ni lah. Okay. Ada yang boleh guna, ada yang tak. Okay. Yang ni dia dah mula nak tanya macam mana nak kira lebih kurang macam ni. Okay. Cikgu besarkan, cikgu buat yang 81 dulu. Bila dia bagi macam ni, dia suruh guna dengan menggunakan asas yang tertinggal A. Tertinggal A. Soalan cikgu tertinggal A ni. Yang dinyatakan dalam kurungan kepastian bulat tertinggal A. Okey. Jadi awak akan buat macam ni lah. 80. Dia kata tulis setiap nombor berikut dalam bentuk indeks menggunakan asas yang dinyatakan dalam kurungan. Okey. Dia tanya sebenarnya 81 sama dengan 3 kuasa berapa. Sebab ni asas kan. Dia nak indeks lah berapa. Sebab tu dia suruh tulis nombor indeks tu. Macam mana nak jawab yang ni?
Okay, kita nak tulis yang ni sebenarnya. Jadi awak buat pembahagian berulang. Okay, buat pembahagian berulang. 81 yang sebelah sini asas dia. So 3. Okay, kita cek balik yang atas. Tengok yang ni. Okay, 3, 4, 3. Yang ni asas dia. Berapa kali asas ni berulang, itulah indeksnya. Cikgu ulang. Berapa kali asas ni berulang kat tepi ni, itulah indeksnya. Ini 1, 2, 3. Sebab tu jawapan dia 3. Okay. Balik pada yang ni. 8 bahagi dengan 8 pula. 81 bahagi dengan 3. 3 darab 27. Guna kalkulator cepat sikit So bahagi dengan 3. 3 darab 9. Bahagi dengan 3. 3 darab 3. Bahagi dengan 3. Habis tinggal 1. Okay. So jawapan dia apa? Mak terpajam semua pula. Jawapan dia apa? 1, 2, 3, 4. Jadi 81 sama dengan 3 darab 3 darab 3 darab 3 sama dengan 3 kuasa 4. Nanti pelajar, umpamanya pelajar pandai lah. Dia akan tanya, cikgu kena ke tulis yang ni? Ni kan kita masih lagi baru belajar. Tulis je. Kalau dah mahir tak ada masalah. Kecuali, kena dengar. Kecuali dalam exam dia minta pelajar ataupun markah di 2. Senang. Bila markah di 2, jalan kerja ni kena ada. Ini ataupun ini. Okay. Jadi awak pun dah belajar pembahagian ulang nak cari gandaan kan. Ni darab ni macam tu. Okay. So yang ni cikgu tak nak buat. Awak buat sendiri. Awak akan buat nanti awak kata cikgu mana kita nak buat. Nanti habis kelas cikgu awak akan bagi latihan. Okay. Kalau awak kata cikgu kena print ke? Tak print pun tak apa. Awak tulis je kat buku kan. So awak kena buat yang ni. 2, 5, 6. Bahagi dengan 4. Cikgu tinggalkan yang ni je. Sebab cikgu nak buat yang pecahan ni pula. Cikgu nak buat yang pecahan ni pula. Okey? Cikgu nak buat yang pecahan ni pula. Cikgu buat yang bukan pecahan dulu A, B, D dulu. Kalau yang ni awak akan tulis macam ni lah. 3/2 dengan 2. Okey? Kalau yang ni awak akan buat 6, 2, 5 dengan 5 sampai dapat jawapan. Okey. Sekarang cikgu nak buat yang pecahan. Kena besarkan sikit. Okey. Yang pecahan ni awak boleh buat. Kalau nak buat kaedah berulang, awak kena buat dua pembahagian berulang. 64 dengan 4. Okey. 64 dengan 4. 125 dengan 5. So ada 2 lah. Okey. 64 bahagi dengan 4. Okey. 125 dengan 5. So 64 darab dengan 16. Okey, bagi dengan 4 lagi. 4 bagi dengan 4 lagi. So 1. Yang ni pula 5 darab 25. Okey, bagi dengan 5 lagi. So nampak? Yang ini dia akan jadi 64. Cikgu sikit masalah kita buat. Per dengan 125 sama dengan, awak tulis dulu yang atas. Tulis dulu yang atas. Awal-awal ni kita kan tak pandai lagi. So yang bawah pula 5, 5, 5. Nanti awak kata cikgu nak tulis lah darab ni. Nak tulis lah tapi nampak pening lah nanti kan. Cikgu tak galakkan sebab dia pecahan. Okay. Lepas tu letaklah tanda pecahan tu. 4/5. Darab macam ni. Letak kurungan. Okay. Letak kurungan. Jadi dapatlah jawapan dia. 4/5 kuasa 3. Macam tu. Dia ada cara lain lagi. Cara yang tekan kalkulator je. Boleh je tekan kalkulator je. Tapi cikgu nak tunjuk ni dulu. Okay. Cikgu nak tunjuk ni dulu. Sama juga dengan yang ni. Yang ni ada negatif lagi. Okay. Ada negatif lagi. So kalau yang ni 1. Kalau yang ni 1. Pelajar tolong ingat. 1 darab apa pun dia akan jadi 1 juga. Tak payah nak buat lagi macam ni. 1 tak payah. Ini bukan tahap terlebih pandai. Ini tahap terlebih bengong. Senang ayat dia. Tahap terlebih bengong. 1 tak payah bagi dengan 1. Jadi tak payah buat yang atas tu. Kita buat yang bawah. Okay. Kita buat yang bawah 16 ni. Okay. 16 bagi dengan 4. Awak akan tanya cikgu negatif tu macam mana, biar dulu. Tengok yang ni dulu. Okay. So 4 darab 4
Okey. Allah, salah pula. Sorry. Tersalah pula. Salah. Tadi macam dah hafal pula bagi 3. Okey. So awak nampak 16 ni adalah sama dengan 16 darab 16. No. Apa cikgu ni dah merepek ni? Sama dengan 4 darab 4. Tapi dia bagi yang ni negatif kan? So awak letak je lah negatif. Apa masalah? Letak je lah negatif. Kalau cikgu suruh awak letak sini bahagi negatif, pening. Okey? Pening. Jadi kalau 16 sama dengan negatif 4 darab negatif 4. Kalau tulis kat bawah Kalau 1/16 sama dengan 1/4. Sini pun 1/4 sebab 2 kali. Letak kurungan, dekat tengah ni ada darab. Okay. Sini letak negatif, sini letak negatif sebab dia bagi negatif. Kita jangan pening-pening kepala nak bahagi dia dengan negatif. Nanti awak tanya pula, cikgu, kenapa ini 1/16 ini negatif? Sebab negatif darab negatif kan positif. Ingat lagi form 1, nombor nisbah, nombor negatif. Ingat balik bendanya saling berkait. So cikgu tinggalkan macam ni, awak nampak apa yang awak kena buat. Lagi satu, kadang-kadang murid-murid ni sebenarnya bila cikgu dia mengajar dekat kelas, dia faham sebenarnya. Tapi dia suka simpan. Cikgu tak minta kan, nak naik sekolah kan bulan 3. Kalau awak simpan bulan 3, confirm lupa. Kalau hari ni dapat, hari ni buat. Okay. So next. Ni lagi bentuknya Ni lagi bentuknya. Okay. Ni lagi bentuknya, dia suruh bulatkan. Ni antara soalan PT3 lah ni. Antara soalan-soalan yang boleh ditanya dalam PT3. Okay. Kalau siapa-siapa ada kalkulator, boleh je yang ni guna kalkulator. Tak ada masalah. Awak boleh test pun. Okay. Kalau macam ni awak boleh test pun. Ni cikgu tunjuk Kalau macam ni awak boleh test pun. Memang yang ni awak boleh tekan kalkulator. Kalkulator tak ada masalah. Awak dah biasa belajar masa form 2. Masa form 2 ke? Form 2 lah. Kuasa 2, kuasa 3 tu mesti cikgu awak ajar guna kalkulator kan. So kalau kuasa 4 atau kuasa dia banyak, kuasa 7 ke katalah 2 kuasa 7 macam ni. 2 kuasa 7. Macam mana nak tekan kalkulator? Dekat kalkulator awak ada button lambang ni. Lambang macam tu. So awak akan tekan, cikgu contoh merata ni 2. Awak tekan lambang ni. Okay. Awak tekan nombor 7, awak tekan sama dengan. Terus dapat. Kalau yang ni awak tekan nombor 4. Ni yang ni awak tekan 2 kuasa 4 sama dengan. So dapatlah 16 kan. So yang ni ajar yang sampingan pasal button dekat kalkulator. So jawapan dia apa? 8 adalah pula dah jalan. Okay, 8 adalah kenapa tak jalan jawapan dia yang ni alamak. Dah hilang ke? Dah hilang semula. Masih menjadi yang sama. Cek Padam pun tak jalan. Dah jadi yang sama lah. Tak kali cikgu mengajar pun mabuk macam ni. Maklum lah. Dah lama tak buat kelalaian. Sekejap save ke discard? Discard lah. Tak simpan. Okay. Cikgu buka semula. Sorry. Ampun. Okay. Muka surat. Yang ni. Okay. Sebab kadang-kadang pen ke cikgu ke yang bengong sama naik lah. Okay. Jawapan dia yang ni. Okay. So 81. Habis kalkulator lah. 4 kuasa 3 ke 3 kuasa 4. Boleh je. Ni tak ada masalah. Kalau yang ni awak pergi kalkulator tekanlah 3 lambang ni 4. Sama dengan. Okay dapat So 49. Dah belajar. Kubik kuasa 2. Punca kuasa 2. Okay. Kalau dalam kelas ni, dalam kelas ni cikgu terlupa sebenarnya, sangat terlupa. Cikgu terlupa kata dalam kelas ni ada pelajar-pelajar DLP. Cikgu harap pelajar DLP boleh faham cikgu cakap dalam bahasa Melayu, terlupa nak selit sebersikit perkataan dalam bahasa Inggeris. Okey. Yang tadi ni kaedah pembahagian berulang ni repeated repeated multiple repeated kot gitulah. Okey, awak kena tengok lah. Sebab setengah term dia tu hampir sama je. Kena tengok betul-betul Okey, dan seterusnya awak jawablah sendiri. Yang ni pula. Okey, yang ni pula.
Yang ni macam cikgu tunjuk tadi. So awak tengok dia bagi belah kiri, ni belah kiri. Dia tunjuk belah kanan macam ni. So awak nak buat apa belah sini? Okay. Sebenarnya awak tengok dia tinggal 3 ni. Dia tinggal 3 ni. Ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bermaksud dia dah selesaikan yang ni. Okay. Negatif 3 darab negatif 3, 9. Okay. Lepas tu dia darab pula yang ni dengan yang ni. Dia tulis kat sini. Jadi negatif 27. Lepas tu yang ni pula dia darab dengan yang ni. Jadi 81. Lepas tu dia darab pula dengan yang ni. Dapat jawapan dia negatif berapa ya? 243 kot. Awak kira Kalau cikgu salah, sorry, cikgu main tembak je ni. Ni masa betul 1 × 3, 3, 8 × 3, 24. Betul. So yang berikut ni, yang ni awak cuba buat dalam bentuk ni. Okay. Ni refer pada bentuk ni. Kalau sebab yang ni 3 je dia bagi, yang ni 5. So awak try buat. Okay. Kalau awak tanya, bosan. Asyik sebut tu je. Pula sekarang kan suka sebut ni, bosan. Bila bosan habislah ilmu yang nak masuk tu. Ilmu pun bosan. Okay. Cikgu nak, sebab bawah ni ada dia kata hitung nilai menggunakan kalkulator. Okay. Hitung nilai menggunakan kalkulator. Okay. Bila dia kata hitung nilai menggunakan kalkulator, di samping cikgu ajar awak ni, cikgu akan sebut juga dalam buku teks ada tunjuk. Okay, dalam buku teks ada tunjuk macam mana nak guna kalkulator. Tapi awak akan cakap cikgu tak ada buku teks kan? Tak apa, cikgu dah tunjuk dah tadi nak buat macam mana. Okay. Cuma ada cikgu nak tunjuk yang ni yang susah. Yang agak susah nak guna kalkulator. Ni tak ada masalah. Yang ini. Cikgu nak tunjuk yang ini. Macam mana awak nak tekan kalkulator? Okay. Jadi kalau yang rasa pening-pening tu, bolehlah salin. Awak akan tulis 1 kurungan. Hello. Pendaraban yang atas yang dalam skrin sekarang ke? Okay. Tunggu So cikgu padam yang ni. Kalau awak tanya yang ni kan cikgu padam nak tulis semula dah nak padam ni. Pendaraban berulang. Okay. Lagi cikgu tak jawab yang ni, cikgu tulis nombor lagi. Ataupun cikgu guna huruf. Okay. Yang ini sebenarnya dia bagi negatif 3 kuasa 5. Kuasa 5. Dia dah tulis betul dah. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat yang tu? Jadi sekarang ni tinggal 3 je. 1, 2, 3. Cikgu garis. 1, 2, 3. Jadi yang ni hilang kat mana? Yang ni hilang, awak selesaikan. Negatif 3 darab negatif 3. So ini jadi 9. Dapat yang tu Lepas tu yang ni pula daripada ini ada 3. 1, 2, 3. Kat bawah ni tinggal 2 je. So maksudnya dalam kotak ni yang ini darab ni. Kita letak dalam kotak ni. Jadi yang dalam kotak ni adalah 9 darab negatif 3. Okay, yang dalam kotak ni adalah 9 darab negatif 3. Okay, so jadi negatif 27. Yang bawah pula. Ni ada 2, tok-tok yang bawah tinggal 1. Jadi bermaksud yang dalam kotak ni adalah negatif 27 darab negatif 3. So dalam kotak ni adalah negatif 27 darab dengan negatif 3. Sorry cikgu tulis comot. So dapat 81. Dan yang terakhir dalam kotak ni adalah ini darab ni. Jadi negatif 2, 4, 3. Jelas ke? Boleh seorang berbunyi suara? Jelas ke? Okey. Jelas. Okey. Cikgu dengar saja je sebab cikgu lain. Tapi dengarlah. Dalam mesej ni ada yang grup cikgu ni tak ada jawapan. Ada grup satu lagi jawab. Okey lah tu. Good. Okay, so yang B ni awak cuba buat sebab nanti ada juga contoh dalam buku teks sebab kami tengah cubalah kalau boleh memang nak share dengan awak buku teks bab by bab, tak nak awak buka kan dengan awak save ke apa ke. Ada orang ada kemudahan lebih, ada orang kurang, tapi kita janganlah sedih dengan kekurangan kita. Kadang-kadang kekurangan kita tu buat kita pandai. Okay, boleh cikgu teruskan yang bawah nombor 5. Okay, nak terangkan cara nak guna kalkulator ni, yang ni. Okay. Padam sekejap tu contoh ni.
Cikgu gunakan, nak guna ruang mana ya? Ni, yang ni, Allah. Yang ni, kita nak guna kalkulator. So, bila nak guna kalkulator, jangan lupa. Dia, kalau dalam peperiksaan, kena jawab tanpa kalkulator lain. Guna kalkulator lain. Ni sekarang dengan kalkulator. So, dekat kalkulator letak kurungan. 1. Okay. Lambang ni, A, B per C. Letak lagi. 2. 1 ni yang ni. 2 ni yang ni. Bukan 2 ni ni yang pertama, ni yang kedua. Lagi, lambang A, B per C. Lepas tu 3. 3 ni yang ni 3. Tutup kurungan. Baru awak tekan lambang ni. Dekat kalkulator ada lambang ni. X kuasa 2. Baru awak tekan yang tu. Dekat sini lepas tu awak tekan X kuasa 2. Dekat ni yang cikgu dalam kotak ni, button dekat kalkulator atau. Atau. Tekan lambang ni atau. Awak tekan je ni. Lambang ni 2 sama dengan. Terus dapat. Okay. Nanti try. Tang ni tak ada kerja, jangan asyik main button handphone je. Main kalkulator pula. Boleh? So awak try lah yang lain. Dia nak jawapan je. Nanti dapatlah jawapan dia. Okay, dapatlah jawapan dia. Nanti awak tanya, cikgu jawapan dia nak dalam mix number ke, nombor bercampur ke, pecahan tak wajar ke, perpuluhan ke. Okay, kalau soalan dia bagi mix number ni, jawapan dia dalam ni nombor bercampur mix number. Ataupun pecahan tak wajar pun okey, tak ada masalah. Boleh Okey, soalan nombor 6. Akan ada bahagian ni yang awak akan tanya. Awak mesej je. Awak mesej je dalam grup kelas awak, kat cikgu awak ke, insyaAllah cikgu awak tolong. Okey, yang ni pula. Ni sebenarnya ni memang soalan PT3 lah ni. Ni soalan PT3. Yang nombor 6 ni memang soalan PT3 macam ni. Okey. Dah memang kerap ditanya macam ni. Dia tanya berapa. So, kalau awak tekan kalkulator, soalannya awak kena, kalau nak inverse lah, nak inverse, inverse apa patah balik dia lah. Okay, awak nak tulis sebenarnya 2 kuasa 2, 2 kuasa 2, sorry, salah pula. 2 kuasa berapa, cikgu letak N sama dengan 64. Awak nak cari N sekarang ni, kat sini pula 8 kuasa berapa, kuasa A lah, sama dengan 64. Awak nak cari yang tu. 4 kuasa berapa sama dengan 64. Okay. Dia antara, katalah kita tak pandai lagi. Sebab dia kena guna shift, button shift. Sebab cikgu tak ada kalkulator je Mana kalkulator ya Allah. Dia kena tekan lambang shift. Okay. Sebab cikgu nak tulis, nak snap pun buat dia dulu. Okay. Jadi yang ni antara 2. Awak boleh tekan kalkulator. 2 darab 2 dah jadi berapa? 4. Darab 2, 8. Darab 2 lagi 16. Darab 2 lagi 32. Darab 2 lagi 64. Boleh je cara macam tu? So awak dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 206. Okay. Saya sebenarnya terlupa sama ada kena tekan macam ni. 64 shift 2 ke? Saya terlupa. Kalau saya ingat tu saya share. Dia ada kena melibatkan lambang ini dan lambang shift. Okay. Ataupun terbalik. Memang terlupa sangat. Tapi saya ingat saya ni. Okay. Terus dapat jawapan. 2 kuasa berapa. Okay. Yang ni memang kebanyakan orang tahu pun 8 kuasa berapa. Yang ni samalah. Buat macam ni pun boleh. Atau buat macam ni. Okay. 64 bagi 4. 4 darab 16. Macam ni pun boleh. Kaedah pembahagian berulang pun boleh. Bagi dengan 4 dapat 16. Dapat 4. Bagi dengan 4 dapat 1. So 1, 2, 3. Okay. Kalau soalan seperti ini, lengkapkan rajah. Maksudnya ada macam-macam kaedah awak boleh guna. Dalam soalan ni 3 markah je. 1, 2, 3. Tu yang markah maksimum kita nak dapat. Jadi kaedah yang benda-benda cikgu tunjuk ni, tak payah tunjuk pun. Awak pun, dia tak cakap pun tak boleh guna kalkulator, so boleh guna kalkulator. Jadi macam-macam yang awak faham, awak boleh try. Okay? Katalah awak main tembak. Ada orang dah blur dah, tak boleh fikir apa. Awak tembak, awak letak sini 5. Awak tekanlah 2 kuasa 5 dapat tak dalam 64. Boleh juga macam tu. Yang ni,
Bukan cikgu ajar ajaran sesat, tak. Yang ni pelbagai kaedah cuba jaya tu salah satu kaedah. Sama juga yang ni. Yang ni lagi berat, lagi besar daripada yang ni. Awak kena cuba yang ni. Awak kena cuba yang ni. Nanti awak dah buat. Kalau cikgu awak suruh snap jawapan, snap lah. Sebab bukan semua jawapan cikgu awak nak. Jawapan soalan tertentu sahaja. Okay. Okay, ni. Yang ni pula. Yang ni mudah kan? Yang ni mudah kalau macam ni. Nombor 1 senang, semua orang boleh jawab. 1, 2, 3, 4. So, 4. Tapi yang nombor 2 ni nak jawab apa ya? Kenapa macam tu? Kenapa dia bagi 9 tiba-tiba jawapan dia 1? Apa kaitan selalu 9 mestilah gandaan 9. Okay. Yang ni adalah information ataupun ilmu yang sangat penting. Apa sahaja kuasa kosong atau dalam matematik sebenarnya kosong tu disebut sifar. Okey. Apa sahaja kuasa sifar, jawapan dia 1. Kalau saya tulis Rosita, kan? Saya tulis Rosita. Kuasa sifar pun 1. Okey. 2 juta. Okey. Cikgu tulis 2 juta. Kuasa sifar pun 1. Apa sahaja kuasa sifar, jawapan dia 1. Jangan lupa information. Boleh? Ni cikgu buat nombor 8 ni. Baru nak buat yang atas. Nanti orang tanya kenapa cikgu tak sambung. Yang atas tu cikgu nak buat yang ni. Okey? Sebab yang ni mudah sikit. Yang atas ni agak pening sikit. Okay. Sambung yang tadi. Cikgu bagi yang bawah tu sebab yang ni lah. Cikgu bagi yang bawah ni sebab yang ni. Okey? Jadi automatik dah boleh jawab yang ni, betul? Okey? So semua jawapan dia sifar, sifar, sifar. Okey? So yang ni pula. Apa dia? Kuasa 1. 2 kuasa 1, 2. 8 kuasa 1, 8. 13 kuasa 1, 13. Sebab tu cikgu buat yang bawah dulu. Jadi soalan yang tengah ni, soalan 7. Soalan ni mudah soalan ni mudah cikgu. Soalan yang ni, yang cikgu tanda ni, merujuk pada yang cikgu ajar kat bawah lah. Apa saja kuasa sifat, jawapan dia 1. Apa saja kuasa 1, ayat dia. Apa sahaja yang kuasa 1 adalah nombor itu sendiri. Sebab tu kalaulah cikgu tulis A, saya nak contoh kat mana contohnya. Kalau cikgu tulis A bermaksud A kuasa 1. Okey? Selalunya kalau kuasa 1 ni kita tak tulis. Kecuali dalam keadaan tertentu baru kita tulis. Okey? Jadi soalan 8. Okey, soalan 8 dah, soalan 7. Okey, soalan 7. Cari 2 integer positif M dan N dengan keadaan M sama dengan N sama dengan M. Okey, 2 integer positif. Dua-dua tu mesti positif, tak boleh negatif. Okey, dua-dua tu mesti positif, tak boleh negatif. Dengan keadaan M kuasa N sama dengan N kuasa M. Nak buat apa? Okey, paling mudah senang je. Okey, 2 integer positif. Nak buat apa? Kosong tu integer positif tak? Ada orang cakap dia integer je. Dia tak ada negatif positif. Boleh je guna. Ni ada orang nak kalau nak dapat TP 6 ni dia boleh jawab ni. Cikgu dia dengar suara dia. Jawapan dia apa? Okay. Jawapan dia apa ni? Integer positif. 2 integer positif. Jawapan dia apa? Ni je lah soalan yang sebenarnya tersirat yang agak kebat lah sikit. Konon-konon kan? Apa dia ni? Okay. Macam-macam nombor boleh keluar pun. M kuasa N sebenarnya kalau soalan macam ni boleh je try and error kan. Tapi awak tak boleh lah tulis 1 kuasa 1. N dengan M tu sama. Kalau nak kira lah. Kalau 1 kuasa 2 sama tak dengan 2 kuasa 1? Tak sama kan? So cikgu tinggalkan soalan ni. Soalan ni tak boleh share. Okay, soalan ni tak boleh share. Soalan ni awak kena jawab dan awak snap dekat cikgu awak. Cikgu awak ada jawapan dia. Okay.
So soalan ni awak kena snap dan hantar dekat cikgu awak. Soalan ini sahaja yang menentukan untuk bahagian ini awak layak TP4. Okey? Okey, TP4. Cikgu ulang, TP4. Untuk yang ni 1.1. Sebab tu cikgu tak bagi jawapan. Cikgu bagi contoh je. Cikgu bagi contoh je ni. Yang ni Kan pula tulis kosong, kuasa kosong. So mestilah sama kosong, kosong, kosong. Kan? Sebab dia kata dua integer positif. Okay, next muka surat terakhir. Saya rasa ni muka surat terakhir kot. Salah, dah habis dah. Itu je muka surat terakhirnya. Okay, so setakat ni cikgu harap kita sebenarnya kita mula tadi lambat sikit kan. So ni 11.34 okey lah. Cikgu harap awak dah boleh buat bahagian indeks ni. Cuma cikgu nak cakap sikit dalam buku teks. Cikgu awak share buku teks. Apa yang cikgu terangkan pagi ini adalah berkaitan dengan muka surat 2 hingga buku teks muka surat 2 hingga muka surat cikgu dah tulis kat slide tadi. Muka surat 6. Okey. Hingga muka surat 6. Dalam buku teks awak juga ada contoh 1 sampai contoh 5. Dalam contoh 5 tu ada penggunaan kalkulator. Namanya pintar jari. So try lah jawab. Kalau awak tanya yang cikgu ajar ni, latihan dia memang tak cukup lah kalau awak buat ni saja. Okay. Dalam buku teks awak, kalau muka surat 3, okay, uji minda 1.1a, ini muka surat 3. Muka surat 3, dia berkait dengan yang cikgu ajar muka surat 1 ni. Muka surat 1 ni. Berkait dengan yang ni. Okey, cikgu patah balik yang ni. Yang ni memang basic lah. Okey, yang ini kalau awak nak tambah lagi latihan dia ataupun latihan dia ada sambung lagi, cikgu ambil sikit je dalam buku teks ni. Ni dalam buku teks sambung dia ada 3 lagi muka surat 3. Ni muka surat 3. Okey, muka surat 3. Uji minda 1.1a. 1.1a. Okey. Lepas tu yang ni pula. Okey, yang ni pula pun sama. Yang ni pun sama. Dia suruh tulis bentuk ni pun sama. Uji minda 1.1a. Okey, kalau awak nak tambah lagi lah. Ni semua 1.1a. Okey, yang pembahagian berulang benda ni, yang ini contoh 2. Yang ni yang ni contoh 2. Dalam buku teks ni contoh 2 muka surat 4. Sebab cikgu awak share buku teks. So awak boleh buka slowly. Okay. Lepas tu yang ni pun sama. Ada muka surat 5. Dan yang terakhir sekali guna kalkulator muka surat 6. Jangan hanya tunggu latihan cikgu So untuk yang dah masuk, belum masuk lagi kehadiran, tolong key in kehadiran. Yang baru masuk tolong key in kehadiran. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada ke yang nak tanya apa-apa? Cikgu nak, kalau ada nak tanya apa-apa yang bersuara punya, cikgu lain pun boleh jawab tanya. Kalau tak ada, cikgu minta maaf, so dah boleh keluarlah. Terima kasih untuk yang join. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.